Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurudaini binti Abdul Aziz. Bimbingan dan tingkah laku kanak-kanak. Tajuk Strategi Positif Membimbing Tingkah Laku Kanak-kanak. Bab 6. Pengenalan. Dalam bab ini terdapat beberapa strategi yang dicadangkan untuk membimbing tingkah laku kanak-kanak. Selain itu, strategi yang digunakan adalah dari segi memberi respon yang sesuai kepada tingkah laku tertentu kanak-kanak. Di samping itu, keberkesanan setiap strategi adalah bergantung kepada bentuk tingkah laku. Slide kedua, guru perlu memberi respon yang sesuai mengikut tahap serius tingkah laku kanak-kanak ialah strategi yang dicadangkan ada 6. Pertama, tidak buat apa-apa, do nothing. Kedua, meredakan rintangan, diffuse resistance. Ketiga, bersikap tegas, be assertive. Keempat, memperolehi tingkah laku kanak-kanak, accede to children behaviors. Kelima, susulan, follow up. Keenam, kontrak perjanjian timbal balik, iaitu reciprocal contract. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Ahmad Syari. Saya akan membentangkan slide yang seterusnya, iaitu tidak membuat apa-apa, do nothing. Tidak membuat apa-apa ini ialah tindakan kepada kanak-kanak juga merupakan strategi yang paling sesuai untuk digunakan. Ia boleh digunakan selagi tidak melibatkan tingkah laku yang membahayakan diri sendiri dan juga kanak-kanak lain. Dengan cara ini, dapat memberikan privasi kepada tingkah laku mereka. Ia juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah sendiri. Sebagai contoh, do nothing sekiranya kanak-kanak memukul kita dengan cara yang kasar. Jangan layan selagi kanak-kanak tersebut tidak berhenti berbuat demikian. Sekiranya kita melayan, kanak-kanak tersebut dia menganggap yang perkara itu adalah perkara yang baik. Seterusnya, meredakan rintangan, diffuse resistance. Kadang-kala kanak-kanak bersikap tidak mahu bekerjasama, menjadi marah apabila apa yang ia ingin lakukan tidak dapat diberikan. Cara meredakan kemarahan kanak-kanak iaitu bantu anak-anak untuk memulakan, iaitu help children to get start. Tidak boleh mengulang arahan kerana ianya tidak berkesan kepada kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak keberatan untuk membuat aktiviti, guru perlu membimbing dan menunjuk cara membuat kerja sekolah dan membuat sama-sama dengan rakan-rakan di sekolah. Kedua, let children save face. Biar anak menyelamatkan muka, iaitu tidak boleh malukan kanak-kanak sekiranya ia gagal buat sesuatu. Gunakan bahasa yang positif kepada kanak-kanak. Contoh, kanak-kanak menumpah makanan dengan tidak sengaja, maka guru tidak boleh marah kanak-kanak tersebut. Guru perlu menegur kanak-kanak tersebut dengan cara yang baik. Tidak boleh paksa kanak-kanak untuk meminta maaf. Kalau guru merespon dengan penuh rasa faham, maka kanak-kanak tersebut akan meminta maaf. Slide kelima, bersikap tegas, be assertive. Guru tidak boleh terlalu bersabar apabila atau bertoleransi pada tingkah laku negatif walaupun pada mulanya ia tidak terlalu serius. Seterusnya, tingkah laku kanak-kanak akan menjadi serius dan mungkin akan menjurus kepada sikap antisosial. Jadi, guru perlu tegas sebaik saja merasakan tingkah laku itu menyusahkan. Ketegasan dalam memberi arahan seperti: pertama, guna bahasa yang jelas kepada kanak-kanak. Kedua, ton suara yang tegas. Ketiga, memberi arahan dalam bentuk yang positif. Arahan positif: makan, jangan tumpahkan makanan. Negative direction: makan perlahan. Positive direction: penukaran permintaan, mengubah aktiviti supaya kanak-kanak lebih mudah untuk membuatnya. Sebagai contoh, kanak-kanak itu ingin membuat aktiviti berkumpulan, maka guru perlu mengeluarkan kanak-kanak tersebut dalam sebuah kumpulannya hingga ia benar-benar bersedia. Pertengahan perlibatan anak-anak pengantara, manage children engagement, pengantar. Jika kanak-kanak mengganggu kanak-kanak bermain, guru boleh duduk dengan kanak-kanak tersebut dan membuat aktiviti yang lebih menarik. Kaedah scaffolding
dapat meningkatkan pembelajaran kanak-kanak dan mencegah kanak-kanak daripada melakukan sebarang tingkah laku yang mengganggu dan berulang kali. Kanak-kanak bermasalah bayangan, shoulder trouble children, listen with your eyes. Menganggap tingkah laku tersebut mengganggu kanak-kanak dan tentangan mereka herbal itu adalah kerana mereka tidak dapat keperluan mereka. Apabila kanak-kanak tersebut sudah tenang semula, benarkan kanak-kanak itu kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazhani binti Nordin. Saya akan menerangkan tentang kajian menunjukkan strategi ini banyak kesan positif. Di antaranya ialah dapat menyelesaikan masalah dan juga tingkah laku negatif dapat juga dihentikan. Selain itu juga dapat kita membina hubungan yang baik bersama kanak-kanak dan juga memotivasikan kanak-kanak agar bekerjasama dengan kita apabila kita menunjukkan rasa sensitif dan faham akan kehendak mereka. Mengelakkan penentangan yang dipanggil rebel terhadap arahan kita dan juga mengajar mereka menerima akan keadaan di mana tidak semua kehendak yang mereka dapat dipenuhi serta memberikan beberapa alasan yang kukuh. Seterusnya ialah education children about the effects of their behaviour. Maksud mendidik ini meliputi untuk aktiviti-aktiviti alternatif dan juga rasional cadangan. Ini juga daripada kesan tingkah laku yang dibuat oleh orang lain dan juga kita dapat membantu anak-anak ini untuk memberikan pendapat dan bersuara sendiri. Seterusnya, strategi ini atau dipanggil education sesuai digunakan dalam keadaan di mana kanak-kanak tidak tahu menyatakan kehendaknya sendiri. Seperti kanak-kanak ini dia tak boleh nak menerangkan ataupun nak menjelaskan apa yang dia nak. Kanak-kanak lupa untuk bertingkah laku yang sepatutnya ataupun tingkah laku yang telah diajar sebelum ini. Dan yang terakhir, strategi ini tidak sesuai digunakan dalam keadaan di mana jika guru sudah pun mengajar beberapa perkara yang sama berulang-ulang kali bagi tingkah laku yang sama. Guru juga meminta kanak-kanak mengajar kawan-kawan untuk menghentikan satu tingkah laku yang tidak baik sedangkan dia sendiri telah melakukannya. Jika kanak-kanak ini masih lagi membuat tingkah laku yang tidak sepatutnya, yang tidak elok setelah diajar ataupun diberitahu beberapa kali, ia adalah disebabkan oleh kanak-kanak itu sendiri tak dapat mengawal emosinya dan tidak tahu bagaimana untuk bertingkah laku seperti yang diajar sebelum ini. Maka, seorang guru perlulah fokus kepada membantu kanak-kanak tersebut dalam mengawal emosinya sendiri dan bukan berterusan memberitahu maklumat ataupun pengajaran yang sama diberikan kepada kanak-kanak. Follow up. Apabila kanak-kanak tidak dapat menyelesaikan pertingkahan mereka, guru perlu membantu atau menyokong kanak-kanak mencari penyelesaian sendiri. Bantuan dan sokongan adalah dalam bentuk giving information rather than accusation, nurturing a child. Yang kedua, reciprocal contracts or deals. Kontrak bermaksud perjanjian atau saling bertimpal balik. Kebiasaannya, apabila membuat perjanjian dengan kanak-kanak, guru akan menjelaskan secara terperinci bagaimana untuk bertingkah laku dan apa yang akan berlaku jika mereka tidak bertingkah laku secara yang sepatutnya. Sepatutnya, cara yang sebenar adalah dengan memberitahu kanak-kanak bahawa mereka bertingkah laku tertentu mengikut sesuatu situasi tertentu dan jelaskan apa yang kamu akan buat untuk membantu mereka bertingkah laku yang sepatutnya. Contoh, semasa sesi bercerita, beritahu kanak-kanak supaya duduk diam dan guru boleh bantu kanak-kanak tersebut duduk diam dengan meminta mereka pilih buku, selakkan muka surat, libatkan mereka dalam sesi bercerita dan lain-lain.